Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok 3 sebab paling utama kenapa aircon kereta kita lambat sejuk. Aircon lambat sejuk ni kan, jangan buat pasal. Kalau kita park tengah panas, memang macam dalam oven. Boleh mengamuk dibuatnya. Dekat negara kita ni, tahu-tahu je lah aircon kereta ni dah jadi macam keperluan. Kalau 20 tahun dulu masa saya kecil-kecil, memang betul kereta mewah je yang ada aircon ni. Kereta biasa memang kena buka tingkap. Kalau tak jam dah macam dalam oven. Lepas tu kalau hujan pula, memang standby satu kain siap-siap untuk lap uap dekat cermin depan tu. Kalau tak, memang tak boleh nampak apa-apa. Tapi sekarang ni tak kira kereta mahal ke, kereta murah ke, semua siap-siap dah datang ada aircon. In fact, dah tak ada dah kereta sekarang manufacturer jual tak ada aircon walaupun variant yang paling rendah. Jadi perlahan-lahan makin kuranglah kereta yang tak ada aircon dekat atas jalan. Ada orang pula sampai sekarang seumur hidup dia tak pernah naik kereta tak ada aircon. Kira aircon ni satu benda yang sangat penting lah dalam kereta kita. Biasanya kalau kereta parking tengah panas, kita masuk je, start engine, lepas tu mesti kuatkan aircon full blast bagi kereta sejuk cepat-cepat. Aircon jugalah salah satu punca kenapa orang Malaysia kalau nak berehat, kita akan tidur dalam kereta dengan engine on. Sebab nakkan aircon tu. Walaupun benda ni bahaya dan dah banyak kes kematian sebab gas karbon monoksida masuk ke dalam kereta waktu tengah park. Tapi orang still buat benda ni. Sebab kalau tak, memang berpeluh-peluh. Jadi pendek kata, aircon kereta ni memang satu benda yang sangat penting lah untuk pemandu di Malaysia. Dan sistem aircon ni macam juga sistem-sistem lain, kita kena maintain dia kalau nak kabin kereta kita sentiasa sejuk. Kalau kabin tak sejuk ataupun dia lambat sejuk, memang kita akan stres. Okey, jadi dekat sini saya nak kongsi dengan anda 3 sebab yang mungkin menyebabkan aircon korang lambat sejuk atau tak sejuk terus dan apa yang kita boleh buat untuk baiki dia. Baik, sebab ketiga antara sebab yang paling biasa juga kenapa aircon kita lambat sejuk adalah gas aircon tu bocor. Bila bocor, lama-lama gas ni habislah. Sistem aircon kita ni sebenarnya ada 4 je komponen asas dia. Tak kira aircon rumah ke, peti sejuk ke, kereta ke, semua akan ada 4 komponen ni, iaitu kompresor, kondenser, expansion valve dengan evaporator. Yang menghubungkan komponen-komponen ni, itu yang kita panggil dia gas aircon. Kira dalam bahasa engineering, gas ni kita panggil dia sebagai refrigerant lah. Gas aircon ni dia boleh jadi sama ada R134A ataupun kalau kereta baru sekarang guna gas R1234YF yang lagi selamat. Okey, gas ni lah yang sangat penting dan dia kena sentiasa penuh dalam sistem aircon kereta kita tu. Kalau gas ni kurang, semua komponen tadi tak dapat function dengan baik dan kesan dia aircon kita kurang sejuk lah. Jadi untuk selesaikan benda ni, simple je. Kita just bawa kereta kita pergi bengkel dan benda pertama sekali dia orang akan buat adalah check pressure gas kita. Kalau pressure tu kurang, bolehlah suruh dia orang top up gas tu. Kadang-kadang gas tu yang habis tapi sistem tak bocor pun. Mungkin dia keluar sikit-sikit sampai habis. Kalau macam ni memang senang cerita, just top up je gas tu. Tapi kalau bengkel detect yang ada tempat bocor, nak kena gantilah piping yang bocor tu. Dan kos ganti bergantung pada dekat mana bocor tu. Kalau susah nak akses, mahal lah labor cost dia. Tapi tetap nak kena buat juga tempat tu sebab selagi tak tutup bocor tu, selagi itulah aircon kita tak sejuk. Okey, sebab yang kedua pula, kenapa aircon kita lambat sejuk adalah kita punya aircon filter tu dah tersumbat. Ini biasa berlaku dekat kereta yang dah lebih 5 tahun lah sebab kita dah tak ada jadual bila nak tukar filter ni. Kalau kereta bawah 5 tahun, untuk maintain warranty kita akan pergi service center kan. Dekat sana memang diorang akan ada interval tertentu untuk tukar filter kita. Jadi kalau kita dah lama tak tukar filter ni, first sekali dia akan kotor lah. Sebab memang tugas filter ni untuk tapis udara yang masuk dalam kereta kita. Tapi kalau kotor sebab debu ni, biasanya dia tak tersumbat. Tapi kadang-kadang mungkin ada binatang masuk, dia buat sarang dekat atas filter tu. Jadi dia duk kutip lah daun lah, ranting lah dekat atas filter tu. Itu kalau ada binatang lah. Kadang-kadang memang daun-daun kecil pun boleh masuk dan melekat dekat filter tu. Jadi bila ada benda-benda macam ni, lama-lama filter kita tu pun tersumbat lah. Bila tersumbat, kadar alir udara akan jadi perlahan. Dan kesan dia, udara sejuk yang kita nak tu pun akan dibawa dengan perlahan. Itu yang kita rasa kereta lambat sejuk tu. Padahal kita dah buka full blast, tapi tetap lambat sejuk. Kalau benda macam ni berlaku dekat korang, jangan risau. Just replace je filter tu.
kos dia pun tak tinggi, dan kalau kereta yang biasa atas jalan, Saga ke, Myvi ke, most likely mana-mana bengkel pun ada stok filter aircon yang baru. Tapi lepas ni kena beringatlah, bila servis kereta tu dah cukup masa dia, filter kabin pun kena tukar sekali. Sebab kadang-kadang kita fokus nak ganti minyak hitam je sampai terlupa pasal air filter ni. Okey, di tempat pertama pula, kenapa aircon anda lambat sejuk, dan sebab yang paling menakutkan lah bagi saya sendiri personally adalah kompresor rosak. Kenapa nak takut? Sebab kos nak ganti kompresor ni lah yang paling tinggi kalau nak dibandingkan dengan dua sebab sebelum ni. Ada manufacturer, biasanya high-end punya kereta, kita tak ada option langsung untuk baiki kompresor ni. Rosak je dia akan suruh beli kompresor baru, tukar satu unit terus. Itu yang ngeri tu. Jadi kompresor ni kalau nak ikutkan dalam kesemua komponen yang ada dalam sistem aircon kita, kompresor ni je yang ada komponen bergerak, iaitu bilah kompresor tu. Tugas kompresor ni untuk mampatkan gas aircon kita supaya dia panas, dan gas panas ni yang akan disejukkan oleh kondenser dekat depan kereta kita tu. Kalau kereta tak gerak, dia guna kipas. Kalau kereta gerak, dia guna udara luar je lah untuk sejukkan. Bagi saya, dalam semua komponen yang ada dalam aircon, kompresor lah yang paling penting. Sebab dialah yang bagi power pada gas tu untuk mengalir dalam sistem aircon kita. Kalau korang perasan, bila kita on aircon, bunyi enjin kita akan berubah kan, dan RPM pun mungkin turun sikit. Dia jadi macam ni sebab kompresor kita dah start berpusing dan dia tumpang sikit power daripada enjin kita. Bila dah lama sikit kereta dah sejuk, barulah dia akan off semula. Bila kereta panas, dia on balik. Macam itulah berulang-ulang kali. Jadi satu cara yang kita boleh detect kompresor kita rosak adalah bila kita on aircon, kita tak rasa enjin tu bunyi lain. Macam tak ada perbezaan apa-apa. Ini maknanya kompresor aircon kita tak on lah. Dan dia boleh jadi macam-macam sebab. Sebab yang simple mungkin switch je yang rosak. Dan sebab yang lagi kompleks, mungkin ada something yang tak kena dengan bilah-bilah dalam kompresor tu. Kalau kompresor dulu, bengkel masih rajin lagi dan mampu untuk baiki komponen dalam kompresor ni. Jadi kita boleh jimat duit just replace komponen-komponen dalam ni je. To be fair, sekarang ni pun mungkin ada bengkel yang masih boleh repair kompresor ni. Tapi trend yang saya nampak sekarang, manufacturer prefer kita ganti terus sebiji kompresor. Kalau warranty cover, dia orang akan replacekan. Kalau dah habis warranty, itu yang koyak poket tu. Harga kompresor sebiji bergantung pada model kereta. Kebiasaannya antara RM2,000 ke RM5,000, tak termasuk upah pasang. Jadi antara ketiga-tiga sebab aircon kereta kita tak sejuk, sebab ni yang paling tinggi belanja kalau terkena dekat kita. Tapi kalau pandai cari bengkel yang boleh buat, kos repair mungkin boleh jimat lah, dan mungkin tinggal 600 ke 700 je. Cuma makin lama makin rare lah bengkel yang macam ni. Okey, jadi sekarang kita dah tengok 3 sebab utama kenapa aircon kita ni lambat sejuk atau tak sejuk terus. Korang sendiri ada pengalaman tak benda-benda ni rosak? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.